Sebuah pertemuan semula selepas 10 tahun. Di dalam bus ekspres, saya terjumpa semula dengan bekas suami yang telah saya tinggalkan 10 tahun lalu. Lelaki itu yang telah menghancurkan rumah tangga kami dengan perjudian dan skandal perempuan lain sebelum pergi meninggalkan saya. Berbeda dengan sikapnya yang dingin dahulu, pertemuan semula selepas sedekat ini menampakkan dirinya yang begitu selekeh dan lesu, dan saya terkesima apabila mengetahui kebenaran yang tidak pernah saya jangkakan. Kisah bermula. Pada suatu petang di akhir musim buah, Fatimah sedang termenung memandang keluar tingkap di dalam bus ekspres yang membawanya pulang dari kampung. Pemandangan Bukit Bukau yang kehijauan di sepanjang Lebuh Raya Utara Selatan pantas berlalu, tetapi hati Fatimah terasa berat memikirkan perbualannya di kampung pagi tadi. "Timah, kamu tuh bukannya muda lagi. Bukan senang hidup seorang diri pada usia macam nih," suara ibunya yang penuh kerisauan masih terngiang-ngiang di telinganya. Kini pada usia 57 tahun, Fatimah masih sendirian. Anak tunggalnya, Amirul, sibuk dengan persiapan perkawinan. Pelbagai bil yang tiba setiap bulan sentiasa menekan pikirannya. Bil elektrik, bil air, dan yuran penyelenggaraan jumlah perbelanjaan bulanan bukanlah sedikit. "Mak, Timah okelah. Nanti bila Amirul dah kawin, dia akan lebih kerap jenguk Mak." Kata-kata Amirul beberapa hari lalu terlintas di pikirannya, tetapi ia tidak melegakan hati Fatimah. Kalau sudah berkahwin, pastinya akan lebih sibuk. Mana mungkin dia dapat datang menjenguk dengan lebih kerap? Ketika bus berhenti seketika di kawasan rehat dan rawat, Tapah, Fatimah bangun dari tempat duduknya untuk ke tandas. Tiba-tiba, dia terdengar satu suara yang amat dikenalinya dari arah belakang. "Tak apa, Encik, saya tak apa-apa, saya turun di Kuala Lumpur nanti." Jantung Fatimah seakan terhenti berdegup. Suara itu, suara yang tidak pernah didengarinya sejak hari terakhir mereka menandatangani surat cerai 10 tahun yang lalu. Perlahan-lahan dia menoleh ke belakang, dan memang benar, itu adalah orangnya. Ismail, bekas suaminya. Ismail kelihatan jauh lebih kurus dan tua berbanding dahulu. Rambutnya sudah banyak beruban, dan pakaiannya tampak sangat usang. Melihat keadaannya yang begitu daif, berbanding dirinya yang dahulu seorang pegawai syarikat yang segak, hati Fatimah menjadi serba salah. Namun, gaya bicaranya yang perlahan dan tenang masih sama seperti dahulu. Penumpang di sebelahnya kelihatan bertanya sesuatu, dan Ismail menjawab dengan sopan. Fatimah cepat-cepat memalingkan mukanya kembali ke arah tingkap. Jantungnya berdebar kencang. Tidak pernah dia sangka pertemuan semula selepas sedekat akan berlaku secara tiba-tiba begini. Orang ramai turun dan naik bus di R itu, tetapi Fatimah tidak mampu untuk bangun dari kerusinya. Dia takut jika bertembung dengan Ismail. Walaupun ingin ke tandas, dia terpaksa menahannya. "Kenapa mesti hari ini? Kenapa mesti dalam bus nih?" pikir Fatimah. Baru sahaja dia mendengar keluhan ibunya tentang hidup bersendirian, kini dia bertemu pula dengan lelaki itu. Bus kembali bergerak, tetapi Fatimah langsung tidak berasa tenang. Kehadiran Ismail yang duduk di belakangnya terasa begitu kuat. Dia tertanya-tanya jika Ismail juga telah mengecamnya, tetapi dia tidak mempunyai keberanian untuk menoleh. Terdengar Ismail batuk perlahan. Dulu pun, setiap kali musim cuaca tidak menentu, dia sering batuk. Nampaknya tabiat itu masih tidak berubah. Mendengar bunyi batuk itu, hatinya menjadi semakin bercelaru. Sepanjang 20 tahun perkawinan mereka, Ismail adalah seorang yang tidak pernah merungut walaupun demam. Dia jenis yang sentiasa menahan segalanya seorang diri. Melihatnya kini menahan batuk sendirian terasa begitu akrab, namun pada masa yang sama, begitu asing. "Dulu kau hancurkan keluarga sebab berjudi, sekarang macam mana kehidupan kau?" bisik hatinya. Ketika mereka bercerai, Fatimah mendengar kabar bahwa Ismail terjerat dengan hutang ahlong karena berjudi. Itulah sebabnya Fatimah terpaksa bersetuju untuk bercerai demi melindungi Amirul. Ketika itu, kabar angin di kalangan jiran tetangga turut mengatakan Ismail bukan sahaja berjudi, malah mempunyai skandal dengan wanita lain. Fatimah coba mendapatkan kepastian, tetapi Ismail tidak pernah memberikan penjelasan yang sebenar. "Anggap sahajalah apa yang awak dengar tu betul," itulah kata-kata terakhir Ismail kepadanya. Fatimah menganggap kata-kata itu sebagai satu pengakuan. Semakin bus menghampiri Kuala Lumpur, hati Fatimah menjadi semakin resah. Ismail masih duduk di belakang, dan hanya bunyi batuk serta pergerakan kecilnya yang menandakan kehadirannya. Fatimah mengeluarkan sapu tangan dari bagnya, dan mengelap peluh di tapak tangannya. Kenangan pertemuan terakhir mereka 10 tahun lalu kembali jelas diingatan. "Timah, abang minta maaf. Sungguh, abang minta maaf."
Itulah kata-kata terakhir Ismail ketika itu. Tetapi Fatimah tidak mampu menerimanya. Hatinya terlalu sakit. Dia tidak percaya perkawinan selama 20 tahun musnah karena judi dan perempuan lain. Lebih-lebih lagi ketika itu Amirul sedang belajar di tahun kedua university, dia tidak mau anaknya kecewa dengan ayahnya. Namun, akhirnya segalanya terbongkar, dan Amirul sangat kecewa. Betul ke ayah orang macam tuh, Mak? Soalan Amirul ketika proses perceraian mereka masih segar di ingatan Fatimah. Ketika itu, dia tidak tahu bagaimana hendak menjawab, lalu hanya mengangguk. Di luar tingkap, deretan bangunan Pangsapuri di pinggir Kuala Lumpur mula kelihatan. Perjalanan hampir tiba ke penghujungnya. Pikiran bahwa dia mungkin akan bertembung dengan Ismail ketika turun di terminal nanti membuatkannya gelisah. Fatimah bersiap sedia untuk bangun. Dia memegang erat beg tangannya, merancang untuk segera turun sebaik sahaja bas tiba di terminal Bersepadu Selatan, TBS. Dia mahu mengelak daripada bertembung dengan Ismail walau apa cara sekalipun. Namun, di satu sudut hatinya, timbul pula perasaan lain. Dia ingin tahu bagaimana kehidupan Ismail sekarang. Adakah dia sihat? Dia ingin tahu bagaimana 10 tahun telah mengubah lelaki itu. Apabila bas tiba di TBS, Fatimah segera bangun dan bergegas ke hadapan seperti yang dirancang. Dia turun lebih awal daripada penumpang lain. Sambil berjalan menuju ke pintu keluar terminal, Fatimah tidak menoleh ke belakang. Walaupun hatinya ingin tahu bagaimana rupa Ismail ketika keluar dari terminal, keberaniannya tidak cukup. Dalam perjalanan menuju ke stesen LRT, Fatimah berhenti seketika. Betulkah aku nak biarkan macam ni sahaja, fikirnya, tetapi dia cepat-cepat menggelengkan kepala. Semuanya sudah berakhir. 10 tahun lalu segalanya telah selesai, dan tiada sebab untuk bertemu semula. Di dalam LRT menuju ke rumah, hati Fatimah masih belum tenang. Dia tertanya-tanya sama ada pertemuan hari ini hanyalah satu kebetulan, atau ada makna di sebaliknya. Melihat pantulan wajahnya di cermin tingkap LRT, dia kelihatan begitu letih. Seharian mendengar pelbagai cerita di kampung sudah cukup memenatkan, ditambah pula dengan pertemuan dengan Ismail, mentalnya terasa begitu terbeban. Setibanya di rumah, Fatimah mengeluh panjang ketika membuka pintu. Rumah yang kosong terasa lebih sunyi berbanding biasa. Pertemuan dengan Ismail telah membangkitkan kembali kenangan lama. Sambil duduk di sofa ruang tamu, Fatimah coba menenangkan pikirannya. Tetapi yang terbayang hanyalah wajah Ismail yang kelihatan begitu lesu dan tidak terurus. Di mana dia tinggal sekarang? Sendirian? Atau sudah ada pengganti? Fatimah berasa aneh dengan dirinya sendiri karena memikirkan semua ini. Semuanya sudah selesai 10 tahun lalu, kenapa sekarang baru perasaan ini muncul? Sambil minum air di dapur, Fatimah memandang ke arah jalan raya Kuala Lumpur yang semakin gelap di luar tingkap. Lampu-lampu jalan mula menyala satu persatu. Hari itu bakal berakhir, tetapi kekusutan di hatinya nampaknya tidak akan mudah terlerai. Beberapa hari berlalu, tetapi Fatimah masih tidak dapat melupakan wajah Ismail yang ditemuinya di dalam bas. Walaupun masuk tidur lebih awal, matanya sukar untuk lelap. Ketika melakukan kerja rumah di siang hari, pikirannya sering melayang kepada lelaki itu. Terutamanya, keadaannya yang begitu daif benar-benar mengganggunya. Dulu, badannya tegap dan sehat, tetapi apa yang dilihatnya tempo hari benar-benar kurus dan tua. Kenapa aku asik pikirkan dia? Fatimah berkata sendirian sambil menggelengkan kepala. Semuanya sudah berakhir, tiada sebab untuk mengambil peduli. Hari ini, dia keluar ke pasar pagi untuk membeli barang dapur. Stok lauk di dalam peti sejuk sudah hampir habis dan tidak boleh ditangguh lagi. Disebabkan dia keluar awal, pasar tidak begitu sesak. Ketika sedang memilih lobak putih dan sawi di gerai sayur, dia terdengar perbualan beberapa orang makcik yang dikenalinya. Kau tahu tak, orang tuh sekarang selalu ulang-alik ke hospital. Siapa? Siapa yang kau maksudkan? Encik Ismail tulah. Kau kenal kan? Yang dulu tinggal kat sini, lepas tuh bercerai, dan pindah tuh. Tangan Fatimah yang sedang memilih lobak terhenti. Mereka sedang bercakap tentang Ismail. Oh, dia. Yang kena halau sebab berjudi dan main perempuan tuh kan? Betul, betul. Dengar cerita, dia selalu pergi hospital besar sekarang. Entah-entah ada penyakit serius. Fatimah memasang telinga. Berita tentang Ismail pergi ke hospital membuatkan hatinya risau. Siapa yang cerita kat kau? Besan akulah. Dia kerja kat hospital tuh. Dia kata dah beberapa kali nampak encik Ismail kat sana. Kerap jugalah datangnya. Ya ke? Kalau macam tuh, memang sakit teruklah agaknya. Kesian, hidup seorang-seorang.
Perbualan makcik-makcik itu beralih ke topik lain, tetapi kata-kata mereka terus berlegar di pikiran Fatimah. Kenapa hatinya begitu risau mendengar Ismail pergi ke hospital seorang diri? Fatimah selesai membeli belah dan pulang ke rumah. Biasanya, selepas dari pasar, hatinya akan gembira, tetapi tidak hari ini. Cerita tentang Ismail membuatkan hatinya berat. Setibanya di rumah, sambil menyusun barang-barang yang dibeli, pikiran Fatimah masih bercelaru. Betulkah Ismail sakit tenat? Kalau ya, bagaimana dia menanggungnya seorang diri? Sambil duduk di sofa, Fatimah mula menyusun bil-bil yang diambil dari peti surat. Bil elektrik, bil air, bil penyelenggaraan perbelanjaan bulanan bukanlah kecil. Bulan ini kena berjimat lagi nampaknya, keluh Fatimah sambil menekan kalkulator. Amirul sibuk dengan persiapan kahwin, jadi sukar untuk dia mengharapkan uang saku seperti dulu. Tiba-tiba, dia terfikir. Adakah Ismail juga hidup sendirian sambil bergelut dengan bil-bil seperti ini? Kalau ditambah lagi dengan kos rawatan hospital, betapa susahnya dia. Dulu ketika masih berkahwin, mereka menguruskan keuangan bersama. Sekarang, masing-masing terpaksa menanggung segalanya sendirian. Fatimah melipat bil-bil itu dan memasukkannya ke dalam laci sambil teringat kembali masa lalu. Ismail seorang yang sangat teliti dalam menguruskan keuangan keluarga. Setiap bulan, dia akan mencatat perbelanjaan dengan cermat. Timah, bulan ini kita kena jimat sikit, yuran tuition Amirul pun dah naik. Baiklah, Bang, saya pun akan kurangkan belanja saya. Dahulu, perbualan seperti itu sering berlaku. Sejak bila ia hilang, mungkin sejak masalah judinya mula timbul, Fatimah ke dapur untuk menyediakan makan malam. Hari ini, dia hanya memasak asam pedas ikan. Memandangkan dia makan seorang, selalunya dia hanya memasak ala kadar. Sambil memasak, pikirannya kembali melayang ke masa lalu. Ismail sangat sukakan asam pedas, terutamanya yang dimasak oleh Fatimah. Sedapnya asam pedas awak nih, Timah. Macam mana awak masak sedap macam nih? Biasa je, Bang, belajar dari mak saya. Taklah, lagi sedap dari yang mak awak masak. Mendengar pujian itu, hati Fatimah berbunga-bunga. Tiada apa yang lebih membanggakan selain suami menyukai masakannya. Aroma asam pedas yang sedang mendidih memenuhi ruang dapur. Bau itu semakin kuat membangkitkan kenangan lalu. Kenangan ketika mereka sekeluarga makan bersama. Ketika Amirul masih kecil, setiap waktu makan malam, mereka sekeluarga akan berkumpul di meja makan. Walaupun sibuk dengan kerja, Ismail akan berusaha untuk pulang makan malam di rumah. Ayah, tadi kat sekolah ada benda best jadi. Oh ya, apa cerita menarik anak ayah hari ini? Ismail suka mendengar cerita Amirul. Walaupun cerita itu remeh, dia akan mendengarnya dengan penuh minat. Fatimah mencedok asam pedas ke dalam mangkuk dengan hati yang sayu. Kini, dia terpaksa makan seorang diri dalam sunyi. Sambil makan di meja, hatinya masih terasa berat. Dia asik tertanya-tanya sama ada Ismail benar-benar sakit dan betapa susahnya dia seorang diri. Kenapa aku risau sangat nih? Fatimah bertanya kepada dirinya sendiri. Sudah 10 tahun mereka bercerai. Kenapa dia masih mengambil berat tentang lelaki itu? Selepas makan dan mencuci pinggan, Fatimah membuat keputusan. Esok, dia akan pergi ke kawasan hospital itu untuk memastikannya sendiri. Dia mahu tahu sama ada Ismail benar-benar dirawat di sana dan betapa serius keadaannya. Aku cuma nak tahu. Tak ada makna lain, Fatimah coba meyakinkan dirinya, tetapi di sudut hatinya, ada perasaan lain yang mula bercambah. Sama ada rasa kasihan, risau, atau mungkin rindu, dia sendiri tidak pasti. Selepas mencuci pinggan, Fatimah ke ruang tamu dan membuka televisian. Dia coba menonton drama petang kegemarannya, tetapi pikirannya tidak dapat fokus. Bayangan Ismail lebih kuat berbanding jalan cerita di kaca TV. Drama itu memaparkan babak pasangan suami istri separuh baya yang sedang bergaduh. Si suami dituduh menyembunyikan sesuatu daripada istrinya. Melihat babak itu, Fatimah tiba-tiba terfikir. Adakah Ismail juga menyembunyikan sesuatu sebelum kami bercerai dulu? Adakah ada perkara lain selain masalah judi? Ketika itu, dia terlalu marah sehingga tidak mahu mendengar penjelasan Ismail. Dia hanya mempercayai habar angin dan terus membuat keputusan untuk bercerai. Patutkah aku dengar penjelasannya dengan lebih teliti dulu? Fatimah berasa aneh dengan dirinya yang berpikiran begitu. Sudah 10 tahun berlalu, menyesal sekarang pun tiada gunanya. Namun, bayangan Ismail yang ditemuinya di dalam bas beberapa hari lalu terus bermain di pikirannya. Keadaannya yang begitu lesu dan lemah menimbulkan keraguan di hatinya. Fatimah mematikan TV dan masuk tidur.
Tetapi matanya sukar untuk lelap. Pikirannya sibuk memikirkan apa yang harus dikatakan jika dia bertemu dengan Ismail di hospital esok. Selepas lebih seminggu, Fatimah tidak dapat membuang pikiran tentang Ismail. Cerita yang didengarnya di pasar tentang hospital itu terus mengganggunya. Akhirnya, Fatimah memutuskan untuk pergi sendiri ke hospital itu. Hari ini cuaca agak sejuk. Angin petang yang dingin menembusi pakaiannya, membuatkan Fatimah mengetatkan kardigannya. Dia menaiki bus menuju ke sebuah hospital besar di pusat bandar. Setibanya di hospital, suasana agak sibuk. Lobi dipenuhi dengan pesakit berkerusi roda dan ahli keluarga mereka. Fatimah tidak tahu di mana hendak bermula. Dia memutuskan untuk menunggu berhampiran kaunter pertanyaan di tingkat bawah, dengan harapan Ismail akan muncul. Namun, selepas sejam menunggu, kelibat Ismail masih tidak kelihatan. Fatimah berjalan perlahan di sekitar hospital. Dia duduk di sebuah bangku di hadapan pintu masuk utama, memerhatikan orang ramai yang keluar masuk. Mujurlah nasibnya baik, sekitar jam 2 petang, dia ternampak Ismail keluar dari hospital. Fatimah terkejut dan terus bangun dari bangku. Keadaan Ismail kelihatan lebih teruk berbanding di dalam bus tempo hari. Cara berjalannya tidak lagi tegap seperti dahulu, dan wajahnya sangat pucat. Fatimah mula mengekori Ismail dari jauh. Dia ingin tahu kemana Ismail pergi dan bagaimana keadaannya. Ismail berdiri di perhentian bus di hadapan hospital, menunggu bus. Fatimah juga berdiri tidak jauh darinya, memerhati. Selepas mencatat nomor bus yang dinaiki Ismail, Fatimah menaiki bus seterusnya dan mengikutinya. Selepas beberapa perhentian, Ismail turun. Fatimah juga bergegas turun dan mengekorinya dari jarak yang selamat. Ismail masuk ke sebuah kawasan perumahan flat lama. Di sini rupanya dia tinggal, bisik Fatimah sambil memerhatikan bangunan yang dimasuki Ismail. Ia adalah sebuah flat kos rendah yang usang dan tidak terjaga. Berbanding dengan apartemen yang pernah mereka diami dulu, tempat ini kelihatan sangat daif. Fatimah tidak lagi mengekori dan masuk ke sebuah kafe berdekatan. Dia masih belum mempunyai keberanian untuk bertemu Ismail secara bersemuka. Sambil memesan kopi, dia duduk di tepi tingkap dan termenung. Hidupnya benar-benar susah sekarang. Melihat keadaan tempat tinggalnya, jelas sekali Ismail menghadapi masalah keuangan. Jika ditambah lagi dengan kos rawatan, pastinya sangat sukar. Fatimah menghabiskan kopinya dan kembali ke hospital. Dia mau tahu rawatan apa yang sedang diterima oleh Ismail. Sambil mencari peluang berhampiran kaunter pendaftaran di tingkat 1, dia terdengar perbualan seorang juru rawat di telepon. Ya, pesakit bernama Ismail bin Ahmad. Saya hubungi berkenaan bil rawatan yang tertunggak. Fatimah memasang telinga. Rupa-rupanya, bil rawatan Ismail tertunggak. Ya, pesakit meminta kami untuk tidak menghubungi keluarganya, tetapi bil sudah tertunggak selama 2 bulan. Suara juru rawat itu kedengaran lebih jelas. Fatimah terkejut. Ismail tidak mampu membayar bil rawatannya. Baiklah, saya akan maklumkan kepada pesakit sekali lagi. Juru rawat itu menamatkan panggilan. Fatimah beredar dari situ dan berdiri di satu sudut koridor. Hatinya terasa berat. Permintaan Ismail untuk tidak menghubungi keluarga bermakna dia tidak mahu Amirul tahu tentang penyakitnya. Dia coba menanggung segalanya seorang diri. Dalam perjalanan pulang, pelbagai perkara bermain di pikiran Fatimah. Kenapa Ismail tidak mahu keluarganya dihubungi? Adakah karena tidak mahu membebankan Amirul? Setibanya di rumah, Fatimah duduk di sofa dan coba memproses apa yang berlaku hari ini. Keadaan tempat tinggal Ismail yang daif, bil hospital yang tertunggak, dan permintaannya untuk tidak menghubungi keluarga. Betulkah punca perceraian kami 10 tahun lalu hanya karena judi? Fatimah mula ragu-ragu. Jika Ismail benar-benar menghabiskan uang untuk berjudi, adakah dia akan menjadi begitu susah sehingga tidak mampu membayar bil rawatan? Sebaliknya, dia kelihatan seperti seorang yang coba menanggung segalanya dalam diam. Fatimah coba mengingati kembali keadaan Ismail beberapa bulan terakhir sebelum mereka bercerai. Ketika itu juga, Ismail tidak banyak bercakap. Dia tidak pernah menjelaskan apa yang berlaku, sebaliknya hanya menerima segalanya dengan senyap. Bang, apa sebenarnya yang terjadi? Betul ke apa yang orang cakap? Anggap sahajalah apa yang awak dengar tuh betul. Itulah jawaban Ismail. Ketika itu, Fatimah menganggapnya sebagai satu pengakuan. Tetapi apabila difikirkan semula sekarang, ia terasa aneh. Jika seseorang benar-benar bersalah, bukankah dia akan coba membela diri? Tetapi Ismail langsung tidak berbuat demikian. Fatimah ke dapur untuk menyediakan makan malam.
Hari ini, dia hanya memasak mie segera. Dia terlalu letih selepas seharian mengekori Ismail. Sambil memasak, pikirannya terus ligat berpikir. Dia ingin tahu apa penyakit yang dihidapi Ismail dan betapa serius keadaannya. Kenapa aku ambil berat sangat nih? Fatimah tidak paham dengan perasaannya sendiri. Mereka sudah bercerai, kenapa dia begitu risau? Sambil makan mie di meja, hatinya masih bercelaru. Memikirkan Ismail mungkin juga hanya makan mie segera seorang diri membuatkan hatinya sakit. Semasa mereka masih berkahwin, Ismail tidak begitu gemar makan mie segera. Dia mesti makan nasi dengan lauk pauk. Agaknya, apa yang Ismail makan sekarang? Selepas makan dan mencuci pinggan, Fatimah membuat keputusan. Esok, dia akan menghubungi Amirul untuk bertanya tentang ayahnya. Dia ingin tahu apa pandangan Amirul tentang Ismail, dan sama ada mereka masih berhubung. Tetapi pada masa yang sama, dia juga risau. Dia tidak dapat menjangka bagaimana reaksi Amirul. Ketika mereka bercerai, Amirul sangat kecewa dengan ayahnya. Fatimah ke ruang tamu dan membuka televisian. Berita sedang melaporkan tentang kesukaran ekonomi. Isu kehilangan pekerjaan di kalangan golongan pertengahan umur, peningkatan kos perubatan. Melihat berita itu, keadaan Ismail terasa lebih menyedihkan. Memikirkan dia menerima rawatan tanpa mampu membayar bilnya seorang diri membuatkan hatinya berat. Walaupun dia bekas suami, bolehkah aku biarkan dia begitu saja? Fatimah berasa aneh dengan dirinya yang berpikiran begini. Mereka sudah bercerai, sepatutnya dia tidak perlu ambil peduli. Tetapi di sudut hatinya, ada perasaan yang kuat mengatakan sesuatu tidak kena. Keadaan Ismail sekarang tidak selari dengan kisah perceraian mereka 10 tahun lalu. Fatimah mematikan TV dan masuk tidur. Dia memutuskan untuk membuat keputusan selepas berbincang dengan Amirul esok. Pikirannya terlalu kusut untuk membuat keputusan seorang diri. Sambil berbaring, Fatimah teringat kembali wajah Ismail yang dilihatnya hari ini. Langkahnya yang lemah ketika keluar dari hospital, flat usang tempat tinggalnya, bil rawatan yang tertunggak. Betulkah kami bercerai karena judi? Keraguan Fatimah semakin membesar. Dia merasakan mungkin ada sebab lain di sebaliknya. 2 minggu berlalu, dan minat Fatimah terhadap Ismail semakin mendalam. Dia mahu menghubungi Amirul untuk bercakap tentang ayahnya, tetapi dia teragak-agak karena tidak mahu mengungkit kisah lama. Pada suatu hari, ketika Fatimah sedang keluar dari pasar raya berdekatan rumahnya, seorang lelaki yang dikenalinya menegurnya. Ia adalah Bakar, bekas rakan sekerja Ismail. Puan Fatimah, kan? Bakar menegur Fatimah dengan ramah, tetapi Fatimah berasa tidak selesa melihatnya. Dia adalah salah seorang yang menyebarkan kabar angin buruk tentang Ismail semasa perceraian mereka. Oh, Encik Bakar. Fatimah membalas sapaannya dengan canggung. Oleh karena mereka berada di hadapan pasar raya, dia tidak dapat mengelak. Apa kabar sekarang? Hidup seorang mesti susah, kan? Nada suara Bakar kedengaran mesra, tetapi Fatimah merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Dia bukan jenis orang yang akan bertanya kabar seperti ini. Saya baik-baik saja, jawab Fatimah ringkas. Dia mahu segera beredar, tetapi Bakar terus bercakap. Puan ada dengar berita tentang Ismail? Fatimah terkejut. Kenapa Bakar tiba-tiba menyebut nama Ismail? Berita apa? Oh, tak tahu ya. Dengar cerita, dia sakit teruk sekarang. Selalu ulang-alik hospital. Bakar berkata seolah-olah menyampaikan berita baru, tetapi Fatimah sudah mengetahuinya. Oh, ya ke? Fatimah berpura-pura tidak tahu. Dia tidak mahu Bakar tahu bahwa dia telah mengekori Ismail. Ya, tapi saya nak bagi satu nasihat pada Puan. Ekspresi wajah Bakar menjadi serius. Fatimah mula berasa tidak sedap hati. Nasihat apa? Kalau Ismail ada hubungi Puan atau minta tolong, janganlah layan sangat. Kata-kata Bakar kedengaran aneh. Ismail tidak pernah menghubunginya, kenapa Bakar berkata begitu? Apa maksud Encik? Macam nih, Ismail sekarang tengah susah dari segi keuangan. Ada cakap-cakap dia mungkin akan coba minta duit daripada bekas istri. Kata-kata Bakar membuatkan Fatimah marah. Dia tahu Ismail bukan orang seperti itu. Ismail bukan orang macam tuh. Tanpa sadar Fatimah membela Ismail. Bakar kelihatan sedikit terkejut dengan reaksi Fatimah. Ya, memanglah. Tapi bila orang dah terdesak, kita tak tahu apa boleh jadi. Encik Bakar, kenapa tiba-tiba Encik cakap pasal semua nih? Fatimah bertanya secara terus terang. Tingkah laku Bakar sangat mencurigakan. Saya cuma risau Puan akan susah nanti. Benda dah lepas, kalau terlibat balik kan jadi rumit. Bakar tersenyum janggal.
Tetapi Fatimah dapat merasakan kata-katanya tidak ikhlas. Saya tak ada apa-apa kaitan dengan Ismail. Terima kasih atas keprihatinan Encik, Fatimah berkata dengan dingin. Dia tidak mau lagi bercakap dengan Bakar. Oh, baiklah. Kalau macam tuh, saya pergi dulu. Jaga diri ya. Bakar berlalu pergi dengan riak kecewa. Fatimah memerhatikan belakangnya dengan perasaan aneh. Dalam perjalanan pulang, Fatimah memikirkan semula perbualannya dengan Bakar. Kenapa dia tiba-tiba muncul dan memberi amaran tentang Ismail? Terutamanya, ungkapan benda dah lepas terus bermain di pikirannya. Seolah-olah Bakar coba menghalang Fatimah daripada mengambil tahu tentang Ismail. Setibanya di rumah, sambil menyusun barang-barang yang dibeli, Fatimah teringat kembali. 10 tahun lalu, Bakar juga adalah orang yang paling aktif menyebarkan kabar angin buruk tentang Ismail. Kenapa dia begitu benci pada Ismail? Dulu Fatimah tidak ambil peduli, tetapi sekarang ia terasa pelik. Mereka rakan sekerja, kenapa Bakar begitu berusaha untuk menjatuhkan Ismail? Fatimah coba mengingati dengan lebih teliti. Bakar bekerja di jabatan yang sama dengan Ismail dan pernah tewas kepadanya dalam perebutan kenaikan pangkat. Ketika itu, Ismail diiktiraf sebagai pekerja yang rajin dan berkebolehan, manakala Bakar pula sering melakukan kerja sambil lewa. Mungkinkah dia berdendam dengan Ismail sejak itu? Pikiran ini membuatkan syak wasangka Fatimah semakin kuat. Ada kemungkinan besar Bakar sengaja menyebarkan kabar angin palsu tentang Ismail. Petang itu, Fatimah menghubungi bekas jirannya, Mak Cikiah. Dia berharap dapat mendengar cerita yang lebih terperinci tentang keadaan ketika itu. Halo, Mak Cikiah. Tima, lama tak dengar kabar. Apa kabar? Mak Cikiah menyambutnya dengan gembira. Mereka masih berhubung sekali-sekala walaupun selepas Fatimah berpindah. Saya sihat, Macik. Macik sihat? Alhamdulillah sihat. Tiba-tiba telepon nih, ada apa-apa ke? Macam nih, Macik. Macik ingat tak masa saya bercerai 10 tahun dulu? Mak Cikiah terdiam seketika. Dia tahu ia adalah topik yang sensitif. Kenapa? Tiba-tiba tanya pasal tuh? Masa tuh kan banyak kabar angin pasal Ismail. Mak Cik tahu tak dari mana datangnya cerita-cerita tuh. Mak Cik pun tak pasti sangat. Tapi rasanya orang yang bernama Bakar tuh yang banyak bercerita. Tekaan Fatimah tepat. Nampaknya Bakar adalah puncak kabar angin itu. Bakar? Rakan sekerja Ismail tuh? Ya, dia. Dia yang banyak buruk-burukan Ismail kat kawasan nih. Kata Ismail berjudi, ada perempuan lain, macam-macam lah. Mendengar kata-kata Mak Cikiah, keyakinan Fatimah semakin kuat. Kemungkinan besar Bakar sengaja menyebarkan fitnah tentang Ismail. Tapi, apa reaksi Ismail masa tuh? Itulah yang peliknya. Ismail langsung tak cakap apa-apa. Dia senyap je. Selalunya kalau orang tak bersalah, dia akan bela diri kan? Fatimah termenung mendengar kata-kata Mak Cikiah. Kenapa Ismail tidak membela diri? Adakah karena ia benar? Atau ada sebab lain? Mak Cik, masa tuh, ada tak Mak Cik nampak Ismail buat benda-benda pelik? Rasanya tak ada. Dia macam biasa je, senyap. Malah, nampak lagi pendiam dari biasa. Keterangan Mak Cikiah menguatkan lagi syak wasangka Fatimah. Jika Ismail benar-benar bermasalah, pasti ada tingkah laku aneh yang ditunjukkannya, tetapi itu tidak berlaku. Terima kasih, Mak Cik. Maaf ganggu Mak Cik dengan cerita lama. Tak apalah. Tapi Timah, kenapa tiba-tiba kau nak tahu semua nih? Saja teringat, jawab Fatimah ringkas. Dia tidak mau bercerita lebih lanjut sebelum segalanya pasti. Selepas menamatkan panggilan, Fatimah menjadi yakin, pasti ada sebab lain di sebalik perceraian mereka 10 tahun lalu. Kemunculan Bakar yang memberi amaran hari ini juga mungkin karena dia takut jika Fatimah mengetahui kebenaran. Fatimah kini merasakan dia perlu bertemu sendiri dengan Ismail untuk mendengar ceritanya. Dia tidak boleh lagi membuat penilaian berdasarkan kata-kata orang lain. Selepas sebulan berpikir, Fatimah memutuskan untuk bertemu sendiri dengan Ismail. Amaran Bakar dan keterangan Mak Cikiah meyakinkannya bahwa ada kebenaran tersembunyi di sebalik perceraian mereka. Hari ini hujan. Sambil mendengar bunyi hujan mengetuk tingkap, Fatimah mengambil payungnya. Dia merancang untuk bertemu Ismail dalam perjalanan pulang dari hospital. Sekitar jam 2 petang, Fatimah tiba di perhentian bus berdekatan flat Ismail. Dia menunggu mengikut laluan Ismail, yang telah dikenal pastinya beberapa hari lalu. Mujurlah tidak ramai orang karena hujan. Fatimah berdiri di bawah bumbung perhentian bus, menunggu. Selepas kira-kira 30 menit,
Ismail benar-benar turun dari bas. Tanpa payung, dia berjalan perlahan dalam keadaan basah kuyup. Jantung Fatimah berdebar kencang. Inilah saatnya untuk bercakap secara bersemuka dengan Ismail selepas 10 tahun. "Abang Ismail," panggil Fatimah perlahan. Ismail terkejut dan memandang ke arah Fatimah. "Timah?" Suara Ismail bergetar. Dia kelihatan sangat terkejut melihat Fatimah. "Awak basah nih, boleh kita bercakap sekejap?" Fatimah menghulurkan payungnya ke arah Ismail. Ismail teragak-agak seketika sebelum mengangguk. "Baiklah." Mereka berdua berlindung di bawah bumbung perhentian bas. Suasana kekok menyelubungi pertemuan semula selepas sedekat itu. Fatimah memerhatikan Ismail dengan teliti. Wajahnya sangat cengkung, dan pakaiannya lebih usang dari dahulu. Terutamanya, dia sering batuk, yang membuatkan Fatimah risau. "Awak nampak tak sihat," Fatimah memulakan perbualan. Ismail tersenyum pahit. "Biasa-biasa sahaja." Jawaban Ismail masih perlahan, sama seperti dahulu. Fatimah memberanikan diri untuk bertanya soalan utama. "Abang, saya datang nih sebab ada sesuatu yang saya nak tahu sangat. Betul ke kita bercerai dulu sebab judi?" Wajah Ismail serta-merta berubah. Dia kelihatan terkejut dengan soalan langsung Fatimah. "Kenapa tiba-tiba tanya pasal tuh?" "Sebab saya terjumpa Bakar." Dia cakap benda-benda pelik. Mendengar nama Bakar, pandangan mata Ismail berubah. Pelbagai emosi kelihatan bermain di wajahnya. "Apa yang Bakar cakap?" "Dia kata, kalau abang hubungi saya, jangan layan. Katanya, benda dah lepas." Fatimah menceritakan semula perbualannya dengan Bakar. Ismail mengeluh selepas mendengarnya. Dia masih buat cerita lagi rupanya. Nada suara Ismail kedengaran letih, seolah-olah dia telah lama menanggung sesuatu. "Abang, tolonglah jawab dengan jujur. Apa sebenarnya yang berlaku 10 tahun dulu?" Fatimah bertanya dengan lebih tegas. Dia tidak mau lagi jawaban yang samar-samar. Ismail memandang ke langit seketika. "Hujan masih turun. Anggap sahajalah apa yang awak tahu tuh betul." Ismail memberikan jawaban yang sama seperti 10 tahun lalu. Fatimah menjadi marah. "Kenapa abang cakap macam tu lagi? Kenapa tak nak jelaskan betul-betul?" Suara Fatimah meninggi. Kekecewaan yang terpendam selama 10 tahun seakan meletus. "Jelaskan pun tak ada guna," kata Ismail perlahan. Tetapi suaranya penuh dengan kepasrahan. "Kenapa tak ada guna? Saya nak tahu kebenaran. Kalau awak tahu kebenaran pun, apa yang akan berubah? Semuanya dah berakhir." Kata-kata Ismail membuatkan Fatimah semakin kecewa. Kenapa sikapnya begitu pasrah? "Berubah. Kalau abang difitnah, saya patut minta maaf." Kata-kata Fatimah membuatkan Ismail terkejut buat pertama kalinya. Dia tidak sangka Fatimah akan memikirkan tentang kemungkinan dia tidak bersalah. "Timah, abang, tolonglah cakap yang benar. Bakar yang buat fitnah, kan?" Fatimah bertanya dengan penuh harapan. Ismail teragak-agak seketika sebelum membuka mulut. "Bakar. Dia pecah amanah duit syarikat." Fatimah terkejut mendengar kata-kata Ismail. Ia adalah cerita yang sama sekali berbeza dari yang dijangkakannya. "Pecah amanah? Saya dapat tahu pasal tu. Dia minta saya jadi penjamin hutang, rupanya untuk tutup duit syarikat yang dia guna." Ismail mula bercerita perlahan-lahan. Fatimah mendengar dengan teliti. "Saya tolak, sudah tentu. Tapi Bakar ugut, kalau saya tolak, dia akan sebarkan cerita saya kaki judi." Fatimah mula faham. Jadi, Bakar telah mengugut Ismail. "Jadi, sebab itulah abang difitnah? Bakar sebarkan cerita kat jiran-jiran yang saya berjudi. Dia tambah lagi cerita saya ada perempuan lain." Suara Ismail penuh dengan kepahitan yang telah lama terpendam. "Habis tu, kenapa abang tak bela diri? Kenapa tak beritahu saya yang benar?" Fatimah bertanya soalan yang paling ingin diketahuinya. Ismail mengeluh panjang. "Sebab Bakar ugut nak libatkan Amirul." Penjelasan Ismail membuatkan hati Fatimah pedih. Rupa-rupanya, Ismail sanggup menanggung segalanya demi melindungi anak mereka. "Jadi, abang terima sahaja semua tuh? Saya harap awak akan percayakan saya, tapi saya tak ada bukti, dan ugutan Bakar, jadi saya mengalah." Ismail menundukkan kepalanya, Fatimah terasa mahu menangis. Hujan semakin lebat. Percikan air hujan mula memasuki perhentian bas. "Abang, saya minta maaf. Kenapa masa tu saya tak percayakan abang?" Fatimah memohon maaf dengan tulus. Rasa bersalah kerana telah salah faham terhadap Ismail selama 10 tahun begitu mendalam. "Tak apa, Timah. Benda dah jadi." Ismail berkata dengan tenang,
tetapi Fatimah dapat membayangkan betapa sakitnya hatinya. Belum terlambat. Kita kena beritahu Amirul yang benar, Fatimah berkata dengan tegas. Tetapi Ismail menggelengkan kepala. Dah 10 tahun berlalu, apa gunanya sekarang? Ada gunanya. Amirul salah faham tentang ayah dia. Ini kena diperbetulkan. Fatimah merayu, tetapi Ismail masih bersikap pasif. Amirul dah nak kahwin, nak mulakan hidup baru. Saya tak nak susahkan dia dengan cerita lama. Kata-kata Ismail membuatkan Fatimah kecewa. Kenapa dia sentiasa mahu berkorban seorang diri? Angin kencang bertiup, dan Ismail batuk lagi. Abang, awak nampak sakit teruk. Apa kata dokter? Fatimah bertanya dengan risau. Ismail teragak-agak seketika sebelum menjawab. Ada masalah sikit kat paru-paru, tengah rawatan. Kata-kata Ismail terhenti di situ. Fatimah berasa tidak sedap hati. Kos rawatan macam mana? Soalan Fatimah membuatkan Ismail tersenyum pahit. Agak membebankan jugalah. Ismail mengaku dengan jujur. Fatimah teringat perbualan juru rawat tentang bil yang tertunggak. Bil awak tertunggak ke? Soalan tajam Fatimah membuatkan Ismail terkejut. Makam mana awak? Saya tak sengaja terdengar. Awak minta hospital jangan hubungi keluarga, kan? Fatimah tahu Ismail coba menanggung segalanya sendirian. Saya tak nak bebankan Amirul. Abang, tak boleh macam ni. Sampai sakit pun nak tanggung seorang? Fatimah kecewa dengan kedegilan Ismail. Sama seperti 10 tahun lalu, dia masih mahu menyelesaikan segalanya seorang diri. Hujan mula tempias ke dalam perhentian bas. Mereka berdua berganjak lebih ke dalam. Timah, saya oke. Saya boleh uruskan sendiri. Ismail masih berkeras, tetapi Fatimah tahu itu hanya luaran sahaja. Walaupun abang kata oke, saya tak boleh buat tak tahu lagi. Fatimah berkata dengan tegas. Selepas mengetahui kebenaran, dia tidak boleh lagi berdiam diri. Ismail terkejut mendengar kata-kata Fatimah. Apa maksud awak? Saya akan beritahu Amirul yang benar. Dan saya akan tolong uruskan rawatan abang. Kata-kata Fatimah membuatkan Ismail menggelengkan kepala. Tak boleh, saya tak nak awak susah sebab saya. Bukan susah, ini tanggung jawab, Fatimah berkata dengan yakin. Tetapi Ismail terus menolak. Timah, tolonglah jangan, benda dah lepas. Belum lepas. Apa yang salah kena diperbetulkan. Perbualan mereka menemui jalan buntu. Fatimah mahu membantu, tetapi Ismail terus menolak. Tiba-tiba, sesuatu terjatuh dari poket Ismail. Ia ditiup angin dan bergolek ke kaki Fatimah. Fatimah coba mengambilnya, tetapi Ismail lebih pantas. Namun, Fatimah sempat melihat ia adalah sekeping tiket bas yang renyuk. Apa tuh? Tanya Fatimah. Tetapi Ismail tidak menjawab dan terus memasukkannya ke dalam poket. Hujan mula reda sedikit. Ismail mengambil kesempatan itu untuk bangun. Saya pergi dulu. Ismail coba beredar dengan cepat. Fatimah turut bangun. Abang, kita tak boleh biarkan macam ni. Timah, tolonglah, biarkan sahaja. Ismail merayu, tetapi Fatimah tidak berganjak. Tak boleh, saya dah tahu kebenaran. Mendengar kata-kata terakhir Fatimah, Ismail terus berjalan pergi mereda hujan. Fatimah memerhatikan belakangnya dengan hati yang berat. Namun, pada masa yang sama, keazamannya menjadi lebih kuat. Dia tidak akan membiarkan Ismail menderita seorang diri lagi. Dengan keyakinan yang cukup, Fatimah merasakan dia perlu memberitahu Amirul kebenaran. Walau sekeras manapun Ismail menolak, sebagai seorang anak, Amirul berhak mengetahui kebenaran tentang ayahnya. Beberapa hari kemudian, Fatimah menelepon Amirul. Amirul sedang sibuk dengan persiapan perkawinan, tetapi dia tetap menjawab panggilan ibunya. Mak, ada apa? Suara mak macam lain je. Amirul dapat merasakan ada sesuatu yang serius dari nada suara ibunya. Amirul, boleh luangkan masa sikit? Mak ada benda nak cakap. Pasal apa? Mak, tak boleh cakap dalam telepon ke? Ini cerita yang kena cakap depan-depan. Penting. Nada suara Fatimah yang serius membuatkan Amirul mula risau. Biasanya, ibunya hanya bersikap begitu jika ada perkara besar berlaku. Baiklah, Mak. Esok malam Amirul datang. Malam berikutnya, Amirul datang ke rumah Fatimah bersama tunangnya, Sofia. Fatimah hanya mahu bercakap dengan Amirul, tetapi Amirul membawa Sofia bersama. Assalamualaikum, Makcik. Sofia memberi salam dengan sopan. Fatimah menyukai Sofia, tetapi hari ini keadaannya agak sukar. Dia perlu membincangkan hal keluarga yang sulit. Waalaikumsalam, Sofia. Jemputlah masuk.
Tapi, hari ini Mak Cik ada hal nak cakap dengan Amirul berdua sahaja. Fatimah berkata dengan berhati-hati, tetapi Amirul menggelengkan kepala. Mak, Sofeani tak lama lagi jadi keluarga kita juga. Apa yang nak dirahasiakan? Dia boleh dengar. Kata-kata Amirul membuatkan Fatimah serba salah. Tetapi memandangkan Sofea juga akan mengetahuinya nanti, mungkin lebih baik jika dia mendengarnya bersama. Duduk di sofa ruang tamu, Fatimah berpikir bagaimana hendak memulakannya. Bukan mudah untuk membetulkan salah faham yang telah berlarutan selama 10 tahun. Amirul, apa pandangan kamu tentang ayah? Fatimah bertanya dengan berhati-hati. Wajah Amirul serta-merta berubah. Kenapa tiba-tiba Mak tanya pasal ayah? Saja nak tahu. Mak pun tahu kan, saya takkan maafkan ayah. Suara Amirul penuh dengan kemarahan yang telah lama terpendam. Sofea memegang tangan Amirul, coba menenangkannya. Amirul, kamu yakin ke ayah betul-betul buat semua tuh? Fatimah bertanya dengan lebih terus terang. Amirul kelihatan terkejut. Kenapa Mak cakap macam tuh? Dulu Mak sendiri pun tak percayakan ayah sampai bercerai. Itu mungkin kesilapan Mak. Kata-kata Fatimah membuatkan Amirul semakin terkejut. Dia tidak paham kenapa ibunya tiba-tiba berkata begitu. Apa maksud Mak? Dulu semua jiran cakap benda yang sama. Amirul, kabar angin tuh mungkin palsu. Fatimah mula menceritakan kebenaran dengan perlahan. Amirul memandang ibunya dengan riak tidak percaya. Palsu? Maksud Mak, ayah difitnah? Ya, nampaknya macam tuh. Jawaban Fatimah membuatkan Amirul bangun dari sofa. Pendedahan yang tiba-tiba itu membuatnya keliru. Tak masuk akal. Habis tuh, 10 tahun nih macam mana? Suara Amirul meninggi. Sofea coba menenangkan Amirul. Amirul, sabar dulu. Dengar cerita Mak Cik sampai habis. Tetapi emosi Amirul sudah tidak terkawal. Mak tahu tak betapa malunya saya sebab ayah selama 10 tahun nih. Amirul mula meluahkan luka lamanya. Fatimah dapat membayangkan betapa sakitnya hati anaknya. Dari sekolah menengah sampai habis, saya tak pernah cerita pasal ayah pada kawan-kawan. Kalau ada yang tanya, saya diamkan saja. Pengakuan Amirul membuatkan hati Fatimah pedih. Dia berasa bersalah karena tidak menyadari penderitaan anaknya. Masa kat university pun sama. Saya hidup seolah-olah tak ada ayah. Amirul. Fatimah coba memujuk, tetapi Amirul terus bercakap. Yang paling teruk, masa siapkan majelis kahwin dengan Sofea. Amirul memandang Sofea. Sofea mengangguk, mengingati saat itu. Masa majelis kahwin, ayah pengantin lelaki kena bagi ucapan, kan? Tapi saya tak boleh panggil ayah saya. Suara Amirul bergetar. Masa keluarga Sofea tanya kenapa ayah tak datang, saya tak tahu nak jawab apa. Sofea teringat betapa susahnya Amirul ketika itu. Akhirnya, saya cakap ayah dah meninggal. Itu lebih baik. Pengakuan Amirul membuatkan Fatimah menangis. Anaknya sanggup menganggap ayahnya sudah mati semata-mata untuk menyembunyikan kebenaran. Amirul, Mak minta maaf, Mak yang salah buat keputusan. Minta maaf boleh selesaikan ke? 10 tahun Mak, 10 tahun. Amirul masih marah. Dia sukar menerima kebenaran yang tiba-tiba ini. Sofea bertanya dengan berhati-hati. Mak Cik, jadi betul ke ayah Amirul difitnah? Ya, nampaknya macam tuh. Ada orang lain yang jahat sebenarnya. Fatimah menjelaskan secara ringkas tentang Bakar. Sofea terkejut mendengarnya, tetapi Amirul masih sukar untuk percaya. Habis tuh, kenapa ayah tak bela diri? Kenapa dia biarkan saja? Soalan Amirul dijawab oleh Fatimah dengan kata-kata Ismail. Dia nak lindungi kamu. Dia takut kalau dia dedahkan kebenaran, kamu akan terlibat sama. Mendengar penjelasan ibunya, Amirul terdiam. Fakta bahwa ayahnya sanggup berkorban segalanya untuknya amat mengejutkan. Sekarang ayah kat mana? Macam mana keadaan dia? Sofea bertanya. Fatimah mula menceritakan keadaan semasa Ismail. Dia tak sihat, ada masalah paru-paru. Ayah sakit? Amirul terkejut mendengar berita itu. Ya. Dia ulang-alik hospital seorang diri. Bil rawatan pun dia tak mampu bayar. Kata-kata Fatimah membuatkan wajah Amirul menjadi keruh. Perasaan marah dan risau terhadap ayahnya bercampur baur. Kenapa dia tak hubungi saya? Dia tak nak bebankan kamu. Dia dah pesan kat hospital jangan hubungi keluarga. Amirul teringat akan sifat ayahnya yang degil. Dulu pun, jika ada masalah, dia akan coba selesaikannya seorang diri. Jadi, sekarang ayah tanggung semuanya seorang diri? Kata-kata Sofea membuatkan semua orang terdiam.
Amirul kembali duduk di sofa dan memegang kepalanya. Selama 10 tahun dia membenci ayahnya, rupa-rupanya ayahnya telah berkorban untuknya. Apa yang patut saya buat sekarang? Amirul memandang ibu dan tunangnya silih berganti. Dia tidak tahu bagaimana harus bertindak dalam situasi yang tiba-tiba ini. Apa kata kita jumpa ayah dulu? Cadang Fatimah, tetapi Amirul menggelengkan kepala. Saya belum bersedia. Terlalu mengejut. Sofia menepuk bahu Amirul. Fikir perlahan-lahan. Perkara macam ni tak boleh dibuat tergesa-gesa. Tapi ayah sakit. Bil rawatan pun tak mampu bayar. Amirul mulai risau tentang kesehatan ayahnya. Walaupun dibenci selama 10 tahun, dia tetap ayahnya. Kalau macam tuh, apa kata kita tolong bayarkan bil rawatan dulu? Cadang Sofia. Amirul mengangguk. Ya, itu mesti. Tapi saya belum bersedia nak jumpa dia. Amirul masih keberatan untuk bertemu ayahnya secara langsung. Fatimah memahami perasaan anaknya. Emosi yang terpendam selama 10 tahun tidak mungkin berubah dalam sekelip mata. Baiklah, kita buat perlahan-lahan. Kita tolong rawatan ayah dulu. Tetapi hati Fatimah berasa cemas. Dia tidak tahu betapa serius penyakit Ismail, dan mungkin masa tidak banyak. Mak, sejak bila Mak mula fikir macam ni? Tanya Amirul. Beberapa minggu lepas, Mak tak sengaja terjumpa ayah dalam bas. Fatimah menceritakan segalanya dari pertemuan di dalam bas hingga hari ini. Amirul dan Sofia mendengar dengan terkejut. Jadi, Mak ikut ayah senyap-senyap? Bukan ikut, cuma nak pastikan, jawab Fatimah dengan sedikit malu. Makcik berani betul, kata Sofia dengan kagum. Bukan mudah untuk mengambil berat tentang bekas suami sejauh itu. Bukan berani, rasa bersalah. Sebab dah salah faham selama 10 tahun. Kata-kata Fatimah membuatkan hati Amirul semakin bercelaru. Ibunya sendiri menyesal. Bagaimana pula dengan dirinya? Malam semakin larut, tetapi perbincangan mereka berterusan. Mereka bertiga berbincang dengan serius tentang apa yang harus dilakukan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membiayai kos rawatan Ismail terlebih dahulu, manakala Amirul akan bersedia secara perlahan untuk bertemu dengan ayahnya. Namun, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan, terutamanya kehadiran Bakar yang mungkin menjadi penghalang. Beberapa hari selepas itu, Fatimah ingin mengetahui lebih lanjut tentang masa lalu Ismail. Walaupun dia telah memberitahu Amirul kebenaran, masih banyak persoalan yang belum terjawab. Apa sebenarnya yang berlaku, dan bagaimana Bakar menekan Ismail? Fatimah teringat ada beberapa barang Ismail yang tidak dibawa semasa berpindah dan masih tersimpan di dalam stor. Ketika berpindah dengan tergesa-gesa, Ismail telah meninggalkan beberapa kotak di situ. Petang itu, Fatimah turun ke stor di tingkat bawah apartemennya. Di antara kotak-kotak berhabuk, dia menemui 2 kotak milik Ismail. Kotak pertama berisi gambar-gambar lama Ismail dan beberapa dokumen syarikat. Fatimah mula meneliti dokumen-dokumen itu satu persatu. Di dasar kotak kedua, dia menemui sebuah sampul surat tebal. Di luarnya tertulis penting dengan tulisan tangan Ismail. Fatimah membuka sampul itu dengan berhati-hati. Di dalamnya terdapat pelbagai dokumen, dan sekeping surat perjanjian hutang menarik perhatiannya. Apabila diteliti, nama Bakar tertera di atasnya. Jumlahnya 30.000, dan ia menyatakan Ismail telah meminjamkan uang kepada Bakar. Apa nih? Fatimah berasa pelik. Tidak masuk akal Ismail meminjamkan uang kepada Bakar. Bukankah Bakar yang meminta Ismail menjadi penjamin hutang? Sebaliknya, Ismail yang meminjamkan uang? Fatimah meneliti dokumen lain. Terdapat beberapa penyata akaun bank yang menunjukkan pengeluaran uang yang besar dari akaun Ismail. Terutamanya, pada Agustus 2013, 2 bulan sebelum mereka bercerai, terdapat pengeluaran sebanyak 30.000 sekaligus. Tarikhnya sama dengan tarikh pada surat perjanjian hutang itu. Jadi, Ismail betul-betul bagi pinjam Rp30.000 pada Bakar. Fatimah mula faham. Mungkin Bakar meminjam uang dari Ismail, tetapi apabila tidak mampu membayar balik, dia memfitnah Ismail sebagai kaki judi. Mencari lebih lanjut, dia menemui sepucuk surat yang tidak siap. Ia ditulis dengan tulisan tangan Ismail dan ditujukan kepada Fatimah. Dengan hati yang berdebar, Fatimah mula membacanya. Untuk Timah, ketika menulis surat ini, abang tak pasti sama ada abang akan dapat memberikannya kepada Timah. Tapi abang tulis juga, dengan harapan suatu hari nanti Timah akan tahu kebenaran. Abang dapat tahu Bakar pecah amanah duit syarikat. Mula-mula abang ingat dia tersilap, tapi rupanya dia dah lama buat secara terancang, jumlahnya pun besar. Bakar minta abang jadi penjamin hutang untuk tutup mulut,
Kalau tidak, dia ugut akan sebarkan cerita abang kaki judi. Sudah tentu abang tolak. Tapi ugutan Bakar tak berhenti di situ. Dia ugut akan libatkan Amirul. Kalau tersebar cerita ayahnya Subahat pecah amanah, apa akan jadi pada masa depan dia? Selepas berpikir panjang, abang putuskan lebih baik abang yang berkorban. Abang pinjamkan 30.000 pada Bakar dengan syarat dia jangan ganggu Amirul. Tapi Bakar mungkir janji. Selepas dapat duit, dia terus sebarkan fitnah tentang abang. Kata abang berjudi, ada perempuan lain. Timah. Abang harap sangat Timah akan percayakan abang. Tapi abang tak ada bukti, dan rasanya Timah takkan percaya kalau abang cakap. Lebih penting lagi, abang takut Bakar akan libatkan Amirul dan merumitkan keadaan. Jadi, abang terima sahaja. Kalau Timah dan Amirul dapat hidup tenang, biarlah abang yang jadi orang jahat. Surat itu terhenti di situ. Fatimah menangis sambil membacanya. Dia dapat membayangkan betapa tertekannya Ismail dan betapa tidak adilnya keadaan itu. Fatimah meneliti dokumen lain dengan lebih teliti. Terdapat beberapa nota berkaitan Bakar, menunjukkan Ismail telah coba mengumpul bukti penyelewengan Bakar, tetapi tiada bukti yang kukuh. Nampaknya Bakar melakukannya dengan sangat licik. Kemudian, Fatimah menemui sebuah buku nota kecil di dasar sampul surat itu. Ia kelihatan seperti diari Ismail. Membukanya, dia melihat catatan dari Julai hingga September 2013, yaitu sejurus sebelum mereka bercerai. 15 Julai, Bakar datang lagi. Kali ini dia minta 50.000. Aku kata tak masuk akal, dia ugut nak laporkan pada sekolah Amirul yang aku penjenayah pecah amanah. Apa patut aku buat? 20 Julai. Tak boleh tidur malam. Nak beritahu Timah, tapi adakah dia akan percaya? Mungkin akan jadi lebih rumit. Aku mesti lindungi Amirul. 5 Ogos. Akhirnya, aku pinjamkan 30.000 pada Bakar, guna duit deposit rumah kita. Aku tipu Timah, kata nak buat pelaburan. Maafkan aku. 20 Ogos. Bakar mungkir janji. Dah dapat duit pun masih sebarkan fitnah. Jiran-jiran pandang aku semacam. 3 September. Timah ajak bercerai. Sakit sangat. Tapi mungkin ini yang terbaik. Lebih baik Timah dan Amirul bebas daripada hidup macam ni. 10 September. Tanda tangan surat cerai. Timah menangis. Aku pun nak menangis, tapi aku tahan. Nak beritahu kebenaran, tapi aku takut Amirul akan terheret sama. Jadi aku diam. Sambil membaca diari itu, Fatimah dapat merasakan betapa seksanya Ismail seorang diri. Terutamanya, dia dapat membayangkan perasaan Ismail ketika terpaksa berbohong kepadanya. Di halaman terakhir diari itu, tertulis, "Akankah kebenaran terungkap suatu hari nanti? Kalau hari itu tiba, adakah Timah dan Amirul akan maafkan aku? Tak, aku tak harapkan kemaafan. Cukuplah kalau mereka faham. Cukuplah kalau mereka tahu betapa aku sayangkan mereka." Fatimah tidak dapat membaca lagi. Air matanya terlalu banyak sehingga tulisan menjadi kabur. Fakta bahwa Ismail telah menanggung segalanya seorang diri selama 10 tahun amat menyakitkan hatinya. Dan rasa bersalah karena tidak mempercayai Ismail menyelubunginya. Sambil menyusun semula dokumen-dokumen itu, Fatimah berazam. Dia perlu bersemuka dengan Bakar. Dia perlu membuatkan Bakar membayar harga atas penderitaan yang telah ditanggung oleh Ismail selama 10 tahun. Tetapi pada masa yang sama, dia perlu berhati-hati. Bakar mungkin masih seorang yang berbahaya. Fatimah memutuskan untuk menunjukkan semua bukti ini kepada Amirul, supaya salah faham anaknya terhadap ayahnya dapat dihapuskan sepenuhnya. Dan yang paling penting, dia perlu memberitahu Ismail tentang penemuan dokumen-dokumen ini, mungkin Ismail masih mencarinya. Fatimah membawa sampul surat itu dengan berhati-hati dan keluar dari store. Walaupun ia hanya serpihan kebenaran yang ditemui selepas sedekat, dia merasakan kini segalanya boleh diperbetulkan. Dalam perjalanan naik ke rumah, Fatimah merangka rancangannya. Pertama, dia akan menunjukkan bukti-bukti ini kepada Amirul. Kemudian, dia akan bertemu semula dengan Ismail untuk berbincang, dan akhirnya, dia akan berdepan dengan Bakar. Dia bertekad untuk mendedahkan kebenaran yang telah tersembunyi selama 10 tahun. Selepas membuat laporan, beberapa hari kemudian, Fatimah bertemu semula dengan Amirul, membawa bukti yang ditemuinya. Kali ini, mereka bertemu berdua sahaja tanpa Sofia. Mak, kata ada jumpa benda penting? Amirul memandang sampul surat yang dibawa ibunya dengan rasa ingin tahu. Fatimah membuka sampul itu dengan berhati-hati dan menunjukkan surat perjanjian hutang terlebih dahulu. Apa nih? Ini surat perjanjian hutang yang ayah bagi pinjam 30.000 pada Bakar. Amirul meneliti surat itu dan kelihatan terkejut.
Rp30.000? Jadi, ayah yang bagi pinjam duit pada Bakar? Ya. Bukan itu sahaja, baca nih. Fatimah menghulurkan surat Ismail yang tidak siap itu kepada Amirul. Semakin lama Amirul membaca, semakin muram wajahnya. Ayah buat semua nih untuk lindungi saya? Suara Amirul bergetar. Fakta bahwa ayahnya sanggup menanggung segalanya deminya amat mengejutkan. Betul, dan tengok diari nih. Fatimah membuka diari Ismail dan menunjukkan bahagian-bahagian penting kepada Amirul. Membaca luahan hati ayahnya, Amirul menangis. Saya memang bodoh, saya benci ayah selama ini. Amirul, ini bukan salah kamu. Masa tuh, kita semua tak tahu. Fatimah coba memujuk anaknya, tetapi Amirul terus menyalahkan dirinya. Jadi, apa kita patut buat sekarang? Boleh kita dakwa Bakar dengan bukti ini? Amirul kelihatan bersemangat, dia mahu membersihkan nama ayahnya. Kita kena bincang dengan ayah dulu. Ini bukan keputusan yang boleh kita buat sendiri. Fatimah berkata dengan berhati-hati, walaupun hatinya sendiri mahu menghukum Bakar. Petang itu, Fatimah dan Amirul pergi bertemu Ismail bersama-sama. Ismail terkejut dengan kunjungan mereka yang tiba-tiba, terutamanya apabila melihat Amirul. Amirul, ayah. Selepas 10 tahun, pertemuan antara ayah dan anak itu diselubungi keheningan yang canggung. Fatimah memecah kesunyian. Abang, tengok nih. Fatimah menunjukkan surat perjanjian hutang, surat, dan diari itu kepada Ismail. Ismail terkejut melihatnya. Mana awak jumpa semua nih, dalam kotak yang abang tinggalkan kat store. Ismail berasa lega karena bukti yang dicarinya selama ini akhirnya ditemui. Ayah, betul ke semua nih? Tanya Amirul dengan berhati-hati. Ismail mengangguk. Maafkan ayah, Amirul, sebab tak beritahu kamu yang benar. Bukan, ayah. Saya yang patut minta maaf sebab salah faham. Selepas 10 tahun, ayah dan anak itu akhirnya berdamai. Fatimah terharu melihatnya. Jadi, apa rancangan ayah sekarang? Kita tak boleh biarkan Bakar lepas macam tu saja. Amirul berkata dengan marah. Ismail berpikir seketika sebelum membuka mulut. Sebenarnya, ayah dah buat laporan beberapa hari lepas. Fatimah dan Amirul terkejut. Dah buat laporan? Ya, ayah dah laporkan kes pecah amanah Bakar pada syarikat dan polis. Ismail menjelaskan bahwa selepas bertemu dengan Fatimah, dia mendapat keberanian untuk membuat laporan. Jadi, siasatan tengah berjalan? Ya, dah mula beberapa hari lepas. Tapi ayah dengar Bakar nafikan sekeras-kerasnya. Kata-kata Ismail tidak mengejutkan Fatimah. Bakar bukan jenis orang yang akan mudah mengaku kalah. Dia nafikan, tak masuk akal. Bukti dah banyak. Amirul berang. Sebab ada bukti, akhirnya kebenaran akan terungkap juga. Cuma ambil masa. Ismail berkata dengan penuh harapan, tetapi masih berhati-hati. Namun, kebimbangan Fatimah menjadi kenyataan. Petang itu, Bakar menelepon Amirul. Amirul, ni Pak Cik Bakar. Amirul terkejut menerima panggilan itu. Dia tidak faham kenapa Bakar tiba-tiba menghubunginya. Eda apa, Pak Cik? Ayah kamu tuh coba fitnah Pak Cik. Kamu patut hentikan dia. Bakar masih tidak mahu mengaku salah. Apa maksud Pak Cik? Ayah ada bukti. Bukti itu semua palsu. Ayah kamu reka cerita, sebab terdesak nak pakai duit. Bakar terus berbohong. Amirul menjadi marah. Cukuplah, Pak Cik, saya dah tahu kebenaran. Amirul, Pak Cik tahu kamu tengah siapkan majelis kawin. Kalau cerita ini tersebar, keluarga pengantin perempuan mesti pandang serong. Kamu nak rosakan masa depan kamu? Bakar coba mengugut Amirul. Tetapi Amirul tidak lagi gentar. Jangan ugut saya akan sokong ayah saya. Sofia dan keluarganya pun dah tahu kebenaran. Amirul berkata dengan tegas dan menamatkan panggilan. Dia segera menghubungi Fatimah dan menceritakan tentang panggilan Bakar. Orang tu masih tak serik lagi. Fatimah marah dengan sikap tidak tahu malu Bakar. Mak, kita kena bertindak lebih agresif. Amirul menunjukkan keazamannya untuk tidak tunduk pada ugutan Bakar. Keesokan harinya, Ismail menghubungi mereka. Pihak berkuasa telah memanggilnya untuk siasatan lanjut. Abang oke? Tanya Fatimah dengan risau. Oke. Cuma perlu ceritakan yang benar. Lagipun, sekarang dah ada bukti. Ismail menjawab dengan tenang. Selepas 10 tahun, inilah peluangnya untuk membersihkan namanya. Beberapa hari kemudian, pihak berkuasa memaklumkan keputusan awal siasatan. Walaupun Bakar masih menafikan tuduhan, bukti yang dikemukakan oleh Ismail sangat meyakinkan. Mungkin akan ambil masa sikit, tapi kebenaran pasti akan terbukti, kata pegawai penyiasat.
Fatimah berasa lega mendengarnya. Walaupun keputusan akhir belum keluar, dia yakin mereka berada di landasan yang betul. Dan yang paling penting, keluarganya telah bersatu kembali. Sejak hari itu, Amirul sering menghubungi ayahnya dan menanggung sepenuhnya kos rawatannya. Fatimah juga mula mengambil berat tentang rawatan Ismail. Walaupun sudah bercerai, sebagai bekas keluarga, dia mau membantu apa yang termampu. Kesehatan Ismail juga semakin baik. Mungkin karena beban di hatinya telah terangkat, batuknya berkurangan dan wajahnya kembali berseri. Suatu hari, seorang juru rawat di hospital memberitahu Fatimah, pesakit itu nampak makin ceria sekarang. Mungkin sebab keluarga selalu datang melawat. Mendengar kata-kata itu, Fatimah berasa bangga. Walaupun terlambat, dia gembira karena dapat menjadi sumber kekuatan untuk Ismail. Amirul juga telah menceritakan segalanya kepada Sofia. Sofia gembira karena salah faham Amirul terhadap ayahnya telah berakhir, dan mencadangkan agar Ismail dijemput ke majelis perkawinan mereka. "Betul ke ayah boleh datang majelis kawin kita?" tanya Amirul dengan berhati-hati. "Mestilah, sekarang kan awak dah boleh perkenalkan dia sebagai ayah dengan bangga." Kata-kata Sofia membuatkan Amirul terharu. Selepas 10 tahun menyembunyikan ayahnya, kini dia dapat memperkenalkannya dengan bangga. Siasatan terhadap Bakar masih berjalan, tetapi keluarga mereka sudah mengetahui kebenaran. Itu sudah cukup. Maruah Ismail telah dipulihkan di kalangan keluarganya terlebih dahulu, dan itulah yang paling penting. Namun, di antara Fatimah dan Ismail, masih ada perasaan yang belum selesai. Bagaimana mereka harus menguruskan rindu dan rasa bersalah yang telah terkumpul selama 10 tahun? Itu adalah satu persoalan yang lain. Semasa siasatan berjalan, musim sejuk berlalu. Siasatan terhadap Bakar masih berterusan, tetapi belum ada keputusan muktamad. Di antara Fatimah dan Ismail, masih ada perasaan rumit yang belum terlerai. Pihak berkuasa memaklumkan bahwa Bakar terus menafikan tuduhan, tetapi bukti yang dikemukakan oleh Ismail sangat kukuh, jadi ia hanya soal masa. Pada suatu petang yang dingin, Fatimah menghubungi Ismail. Dia merasakan dia tidak boleh lagi menangguh perbualan yang telah lama terpendam di hatinya. "Abang, kalau ada masa, boleh kita jumpa sekejap?" "Ada apa?" Suara awak macam risau. Suara Ismail kedengaran sedikit cemas, mungkin bimbang jika ada berita buruk. "Ada benda saya nak cakap, penting." Fatimah berkata dengan berhati-hati. Ismail teragak-agak seketika sebelum bersetuju. "Baiklah, kita jumpa ke taman yang dulu kita selalu pergi?" "Boleh." Jumpa sejam lagi. Mereka bersetuju untuk bertemu di sebuah taman berdekatan yang penuh dengan kenangan. Setibanya di taman, Fatimah duduk di bangku menunggu Ismail. Angin musim sejuk terasa dingin, tetapi hatinya lebih bergelora. Terlalu banyak perkara yang ingin diluahkannya kepada Ismail hari ini. Fatimah mengimbas kembali beberapa bulan yang lalu. Sejak bertemu semula dengan Ismail, setiap hari terasa baru. Perasaan yang telah dipendam selama 10 tahun mula bercambah kembali. Pada mulanya, ia hanyalah rasa bersalah karena telah salah faham terhadap Ismail. Tetapi lama-kelamaan, dia sadar ia lebih daripada itu. Apabila Ismail tiba, Fatimah dapat melihat keadaannya yang jauh lebih baik. Mungkin karena tidak lagi risau tentang kos rawatan dan beban di hatinya telah terangkat, wajahnya kelihatan lebih bermaya. Awak nampak makin sihat. Fatimah memulakan perbualan. Ismail mengangguk dan duduk di sebelahnya. "Amirul tanggung semua kos rawatan, jadi saya dapat rawatan yang sepatutnya. Terima kasih banyak." Setiap kali bercakap tentang anaknya, suara Ismail menjadi hangat. Itu memang tanggung jawab dia sebagai anak. Fatimah menjawab dengan selamba, walaupun di dalam hatinya dia ingin memberitahu bahwa dia juga turut membantu membiayai kos rawatan itu secara rahasia. Tetapi dia merasakan tidak perlu untuk mengatakannya. Amirul sekarang sibuk siapkan majelis kawin, tapi dia selalu pikirkan ayah dia. "Ya ke?" Wajah Ismail berseri-seri. "Ya." Dia kata dia teringin sangat nak dengar ucapan ayah dia masa majelis nanti. Kata-kata Fatimah membuatkan Ismail terharu. Impian yang diidamkannya selama 10 tahun kini menjadi kenyataan. "Abang, saya betul-betul nak minta maaf," Fatimah berkata dengan serius. Ismail memandangnya. 10 tahun lepas, saya tak percayakan abang, saya minta maaf sangat." Atas permohonan maaf yang tulus itu, Ismail tersenyum pahit. "Timah, masa tu awak tak ada pilihan, saya pun tak jelaskan betul-betul." "Tak. Saya patut lebih percayakan abang. Kita dah hidup bersama 20 tahun,
Tapi saya lebih percaya cakap orang. Fatimah menyalahkan dirinya. Ismail tahu betapa besar keberanian yang diperlukan untuk meluahkan kata-kata itu. Ismail memegang tangan Fatimah dengan lembut. Selepas 10 tahun, sentuhan itu masih terasa hangat. Timah, saya pula yang berterima kasih. Terima kasih, Fatimah terkejut. Ya. Sebab Timah, saya dapat berbaik semula dengan Amirul. Kalau Timah tak cari kebenaran, mungkin saya akan hidup terpisah dari anak saya selamanya. Kata-kata Ismail menghangatkan hati Fatimah. Tetapi pada masa yang sama, perasaan lain timbul. Abang tak benci saya? Benci. Sebab buat abang hidup susah seorang diri selama 10 tahun, terpisah dari keluarga. Suara Fatimah bergetar. Dia amat takut untuk menanyakan soalan ini. Ismail termenung seketika. Dia mahu menjawab soalan jujur Fatimah dengan jujur juga. Timah, itu pilihan saya. Bukan salah awak, tapi... Betul, bagi saya, yang penting Timah dan Amirul hidup tenang, saya rasa itu tanggung jawab saya. Kata-kata Ismail membuatkan Fatimah menangis. Barulah dia sadar betapa besarnya cinta Ismail kepada mereka. Abang nih bodohlah. Kenapa nak tanggung semua seorang? Timah, saya yang patut minta maaf. Patutnya saya lebih berani untuk beritahu kebenaran. Ismail juga mengakui kesilapannya. Fatimah menggelengkan kepala. Tak. Masa tuh, abang pun tak ada pilihan. Abang nak lindungi Amirul, kan? Mereka berdua duduk diam seketika. Perasaan yang terpendam selama 10 tahun seakan-akan mengalir pergi dengan senyap. Angin dingin bertiup, dan Fatimah mengetatkan bajunya. Ismail menanggalkan mafela di lehernya dan memberikannya kepada Fatimah. Sehuk, kan? Tak apa, pakailah, nanti demam. Perhatian Ismail yang teliti membuatkan Fatimah terharu. Dulu pun, Ismail adalah seorang yang sangat mengambil berat. Abang, boleh saya tanya satu lagi? Tanyalah apa saja. Selama 10 tahun nih, abang tak pernah benci saya ke? Fatimah benar-benar ingin tahu. Ismail berpikir seketika sebelum menjawab dengan jujur. Mula-mula, ada rasa terkilan sikit, sebab awak tak percayakan saya. Pengakuan jujur Ismail membuatkan Fatimah semakin rasa bersalah. Tapi lama-kelamaan, saya faham. Pada kedudukan awak memang patut rasa macam tu. Abang. Dan yang paling penting, saya lega sebab Timah dan Amirul tak susah sebab saya. Itu yang paling utama. Ismail masih meletakkan keluarga di tempat pertama. Fatimah berasa terharu dan kasihan melihatnya. Abang nih baik sangat. Sebab tuh saya lagi rasa bersalah. Fatimah berkata dengan jujur. Ismail tersenyum malu. Bukan baik, tapi itu tanggung jawab. Sebab kita keluarga. Apabila Ismail menyebut perkataan keluarga, jantung Fatimah berdebar. Walaupun sudah bercerai, Ismail masih menganggap mereka sebagai keluarga. Abang, sejujurnya, saya pun tak pernah lupakan abang selama 10 tahun nih. Fatimah memberanikan diri untuk meluahkan perasaannya. Ismail terkejut. Betul ke? Ya, abang sentiasa ada di sudut hati saya. Sebab tuh masa terjumpa abang dalam bas, hati saya terusik. Pengakuan Fatimah membuatkan Ismail tidak percaya. Saya ingatkan awak dah lupakan saya sepenuhnya. Mana mungkin? Kita dah hidup bersama 20 tahun. Fatimah tersenyum sayu. Timah. Buat pertama kalinya, Ismail memanggilnya dengan mesra. Mendengar panggilan itu, hati Fatimah menjadi hangat. Sejujurnya, saya masih sayangkan awak. Pengakuan Ismail membuatkan jantung Fatimah berdegup kencang. Walaupun dijangka, mendengarnya secara langsung terasa berbeza. Abang, maaf. Tak patut saya cakap macam ni. Tapi saya tak boleh sembunyikan lagi. Ismail coba menjelaskan, tetapi Fatimah gembira mendengarnya. Saya pun sama. Fatimah juga memberanikan diri untuk meluahkan perasaannya. Ismail tidak percaya. Betul ke? Betul ke ni? Ya, selama 10 tahun saya coba lupakan abang, tapi tak mudah. Sebenarnya, saya tak nak lupakan. Pengakuan Fatimah membuatkan Ismail terharu. Mereka saling berpandangan, mengesahkan perasaan yang telah tersembunyi selama sedekat. Tiba-tiba, Ismail mengeluarkan sesuatu dari poketnya. Sekeping tiket bas yang renyuk. Apa nih? Ini tiket bas masa hari pertama saya jumpa awak semula. Ismail menjelaskan dengan malu. Sejak hari itu saya simpan, dengan harapan akan ada hari saya dapat bercakap dengan awak lagi. Fatimah terkejut mengetahui Ismail menyimpan tiket bas itu dengan begitu berharga. Bodohkan saya?
Dah bercerai pun masih simpan benda macam ni. Ismail tersenyum sinis, tetapi Fatimah tidak fikir begitu. Bukan bodoh, malah, saya terharu, Fatimah berkata dengan jujur. Ismail tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Setiap kali saya tengok tiket nih, saya teringat hari itu. Betapa terkejutnya awak, dan betapa gembiranya saya. Gembira? Ya, walaupun terkejut, tapi dalam hati saya gembira sangat, sebab dapat jumpa awak lagi. Pengakuan Ismail membuatkan Fatimah menangis, barulah dia tahu, ketika itu, Ismail juga mempunyai perasaan yang sama. Tetapi Fatimah masih berhati-hati. 10 tahun bukan masa yang singkat. Abang, saya pun rasa benda yang sama. Tapi, saya masih keliru sikit. Fatimah meluahkan perasaannya dengan jujur. Mestilah, dah 10 tahun berlalu. Ismail juga memahami perasaan Fatimah. Jangan fikir tergesa-gesa, kita ambil masa perlahan-lahan. Baiklah. Tapi yang pasti, kita dah tak bersendirian lagi. Fatimah berkata dengan yakin. Ya. Sekarang kita ada satu sama lain untuk bergantung. Ismail bersetuju. Dan yang paling penting, kita dah tahu isi hati masing-masing. Itu pun dah cukup bermakna. Fatimah memegang erat tangan Ismail. Mereka berdua telah mengesahkan perasaan masing-masing, tetapi masih berhati-hati, tidak mudah untuk melangkaui tempoh 10 tahun dalam sekelip mata. Biarlah masa yang menentukan. Tak perlu tergesa-gesa, bisik hati Fatimah. Ismail juga berpikiran sama. Yang penting kita dah tahu isi hati masing-masing. Selebihnya kita fikir perlahan-lahan. Ismail menenangkan Fatimah. Matahari mula terbenam, tetapi hati mereka berdua terasa hangat. Di penghujung musim sejuk, mereka seolah-olah sedang bersedia untuk menyambut musim bunga yang baru. Abang, masa kawin Amirul nanti, abang datangkan? Mestilah, majelis kawin anak saya. Masa tuh, abang boleh berdiri dengan bangga sebagai seorang ayah. Kata-kata Fatimah membuatkan Ismail menangis. Impian yang diidamkannya selama 10 tahun seakan menjadi kenyataan. Macam mimpi rasanya. Dapat jadi ayah yang bangga depan anak sendiri. Bukan mimpi. Semuanya dah kembali ke tempat asal. Fatimah berkata dengan penuh keyakinan. Mereka berbual di taman sehingga matahari terbenam sepenuhnya. Meluahkan segala cerita yang terpendam selama 10 tahun, mereka mula memahami satu sama lain semula. Apabila meninggalkan taman, Fatimah dan Ismail pulang ke rumah masing-masing. Tetapi kedua-duanya berasa lebih ringan. Mengetahui isi hati masing-masing dan tidak lagi bersendirian sudah cukup bermakna. Setibanya di rumah, Fatimah mengimbas kembali perbualan hari ini. Pengakuan Ismail, pengakuannya sendiri, dan perasaan yang tidak pernah berubah. Tetapi pada masa yang sama, dia merasakan perlu berhati-hati. 10 tahun dan luka-luka lama tidak mungkin hilang dalam sekelip mata. Kita ambil masa perlahan-lahan, tak perlu tergesa-gesa, bisik hatinya. Mungkin Ismail juga berpikiran sama. Yang penting, mereka telah mengesahkan keikhlasan hati masing-masing, dan mereka tidak lagi bersendirian. Apa yang akan berlaku di masa depan tidak diketahui, tetapi hari ini, hati mereka berdua terasa hangat. Sudah lama mereka tidak merasai ketenangan sebegini. Beberapa bulan berlalu, musim sejuk berakhir dan musim bunga tiba, seolah-olah segalanya bermula semula. Kesehatan Ismail semakin pulih, dan persiapan perkawinan Amirul hampir selesai. Siasatan terhadap Bakar juga telah berakhir. Akhirnya, dia didakwa atas tuduhan pecah amanah dan membuat laporan palsu, serta dipecat dari syarikat. Maruah Ismail dipulihkan secara rasmi, tetapi yang paling penting, keluarganya telah bersatu kembali. Dan hari ini adalah hari perkawinan Amirul. Pagi-pagi lagi, Fatimah menghantar mesej kepada Ismail. Hari ini hari yang istimewa. Baju Melayu tuh mesti sega abang pakai. Terima kasih, Timah, sebab awaklah saya dapat rasa hari ini. Balasan Ismail tiba dengan cepat. Kebelakangan ini, mereka sering berhubung, tetapi masih membina semula hubungan mereka dengan berhati-hati. Setibanya di Dewan Perkawinan, sudah ramai tetamu yang hadir. Fatimah mencari Ismail, dan menemuinya berdiri sedikit jauh dari pintu masuk. Dengan baju Melayu biru gelap yang baru, Ismail kelihatan sangat segak. Wajahnya yang penuh keyakinan seperti 10 tahun lalu telah kembali. Abang, panggil Fatimah. Ismail menoleh dan tersenyum ceria melihatnya. Segak betul abang hari ini. Amirul mesti terkejut tengok. Pujian Fatimah membuatkan Ismail tersenyum malu. Amirul kat mana? Ada kat bilik pengantin. Tadi saya nampak dia, gembira sangat. Fatimah berkata sambil tersenyum.
Tidak lama kemudian, majelis bermula. Ketika Amirul berjalan masuk, Ismail tidak dapat menahan air matanya. Melihat anaknya membesar dan berkahwin membuatkannya terharu. Terutamanya, apabila Amirul memperkenalkan kepada tetamu, "Ini ayah saya, Ismail." Dengan bangga, hati Ismail melimpah dengan kebahagiaan. Melihat anaknya tidak lagi malu, malah bangga memperkenalkannya, amat menyentuh perasaan. Tiba masa untuk ucapan, ayah Sofia memberi ucapan terlebih dahulu. Kemudian, giliran Ismail. Dengan hati yang berdebar, Ismail berdiri di hadapan mikrofon. Dia telah menyediakan teks, tetapi emosi yang meluap-luap membuatkan kata-katanya tersekat. "Assalamualaikum. Saya, Ismail, ayah kepada pengantin lelaki." Ismail memulakan dengan suara yang bergetar. "Hari ini, anak saya, Amirul, berkahwin. Sudah lama saya tak dapat jalankan tanggung jawab sebagai seorang ayah, jadi dapat berdiri di sini pada hari perkawinan anak saya adalah satu rahmat yang besar." Suara Ismail semakin bergetar. Para tetamu dapat merasakan keikhlasannya. "Amirul, maafkan ayah atas segala kekurangan selama ini. Mulai sekarang, ayah akan coba jadi ayah yang lebih baik. Dan Sofia, terima kasih karena sudi menjadi sebahagian dari keluarga kami. Semoga kamu berdua bahagia selamanya." Ismail mengakhiri ucapannya dengan air mata. Para tetamu memberi tepukan gemuruh. Amirul dan Sofia juga kelihatan terharu. Selepas ucapan, apabila Ismail kembali ke tempat duduknya, Fatimah menghulurkan sapu tangan. Ucapan yang sangat baik. Keikhlasan abang sampai ke hati semua orang. Majelis perkawinan selesai dan jamuan bermula. Ismail berkenalan dengan ibu bapak Sofia. "Assalamualaikum, saya ayah Amirul." "Waalaikumsalam. Selamat berkenalan." Ucapan tadi sangat menyentuh hati. Ibu Sofia menyambutnya dengan mesra. "Amirul tuh budak baik, pandai encik didik. Kami serahkan anak kami pada dia." Ayah Sofia juga menyapanya dengan hormat. "Tidaklah, saya yang patut berterima kasih sebab dapat menantu yang baik." Ismail menjawab dengan rendah diri. Kedua-dua belah keluarga kelihatan selesa antara satu sama lain. Di pertengahan jamuan, Amirul datang kepada Ismail. "Ayah, terima kasih sangat untuk hari ini. Majelis ini jadi sempurna." "Apa pula, dah memang tanggung jawab ayah." "Tak. Kehadiran ayah buat saya rasa kuat." Ayah dan anak itu berpelukan. Fatimah menangis melihatnya. Selepas jamuan berakhir dan tetamu mula beransur pulang, Fatimah dan Ismail masih di situ. "Majelis yang sangat meriah," kata Fatimah. "Ya, macam mimpi. Tak sangka hari macam ni akan tiba." Ismail masih terbuai dengan emosi. Keluar dari dewan, mereka berdua memutuskan untuk menaiki bas bersama. Kebetulan, bas yang terkenal itu tiba. Bas yang sama di mana mereka bertemu semula 10 tahun lalu. "Kita naik bas nih," cadang Fatimah. Ismail juga merasakan makna istimewanya dan mengangguk. Naik ke dalam bas, pemandu bas menegur dengan ramah. "Baru balik dari majelis kawin ya? Sepadan betul pasangan nih?" Kata-kata pemandu bas membuatkan Fatimah dan Ismail saling berpandangan dan tersenyum. "Terima kasih," jawab Ismail. Apabila bas bergerak, Fatimah berkata, "Semuanya bermula dalam bas nih, kan?" "Betul. Dan nampaknya, semuanya akan bermula semula dalam bas nih juga." Ismail berkata dengan penuh makna. Kata-kata Ismail membuatkan jantung Fatimah berdebar. Jarak yang dijaga dengan berhati-hati selama beberapa bulan ini seakan-akan semakin rapat. "Timah, bolehkah kita bersama semula?" Ismail memegang tangan Fatimah dengan lembut. Fatimah membalas genggaman itu dengan erat. "Ya, kali ini kita bersama-sama." Jawaban Fatimah membuatkan Ismail menangis. Akhirnya, permulaan yang baru benar-benar tiba. Di luar tingkap bas, pemandangan musim bunga berlalu. Dedaunan hijau yang baru tumbuh kelihatan penuh harapan. "Hari ini hari yang sempurna," kata Fatimah. "Ya, hari yang sesuai untuk permulaan baru kita," Ismail juga berkata dengan terharu. Pemandu bas memerhatikan mereka berdua melalui cermin pandang belakang dan tersenyum. Sebagai pemandu yang telah lama membawa bas di laluan ini, dia seolah-olah dapat meneka kisah istimewa mereka. "Nak turun di mana?" "Hujung sekali," jawab Ismail. Jawaban yang penuh dengan makna simbolik. Sepanjang perjalanan bas, Fatimah dan Ismail berpegangan tangan sambil memandang keluar tingkap. Selepas 10 tahun yang panjang, mereka yang bertemu semula akhirnya memulakan langkah baru yang sebenar. Matahari mula terbenam, dan cahaya hangat memenuhi ruang bas. Fatimah dan Ismail saling berpandangan dan tersenyum.
Bas itu bukan lagi bas air mata. Ia adalah langkah perdamaian dan permulaan cinta yang baru. Apa yang menanti di masa depan tidak diketahui, tetapi kini mereka dapat menghadapinya bersama. Itu sudah cukup untuk membuatkan mereka bahagia. Angin musim bunga menyapa tingkap bas, seolah-olah memberi restu kepada permulaan baru mereka. Kisah cinta Fatimah dan Ismail kini membuka lembaran baru. Cinta sejati yang datang lewat, ikatan yang lebih berharga karena diuji, akhirnya mekar semula. Selepas 10 tahun yang panjang, di tengah salah faham dan kesakitan, dua insan yang tidak pernah kehilangan keikhlasan hati akhirnya dapat memulakan hidup baru. Kadang-kadang, perkara yang kita sangka sudah terlambat akhirnya berlaku pada waktu yang paling tepat. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa kebenaran pasti akan terungkap, dan cinta sejati tidak akan berubah walau dimamah waktu. Semoga Anda merenung tentang betapa berharganya keluarga, kekuatan sebuah kemaafan, dan keberanian untuk memulakan semula. Terima kasih kerana sudi bersama saya hingga ke akhir cerita. Semoga hari Anda juga dipenuhi dengan harapan yang hangat seperti Fatimah dan Ismail.